Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-198 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah rezeki tersekat. Kenapa rezeki tersekat? InsyaAllah Soleha akan kupaskan sedikit perkongsian ilmu sebentar lagi, insyaAllah. Tapi sebelum tu, jom anda semua tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai, waalaikumsalam Kak Aizura. Kita ada siapa lagi? Hai Kak Julie Mashita. Hai Angga Mashita. Hai Kak Miss. Hai Najwa Liana. Hai Umi Afan Kalisha Umairah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam dari awal tadi. Soleha minta maaf kalau tak tersebut namanya. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati serta merestui majlis ilmu kita, taman-taman syurga pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Nadra. Hai Bihasna. Hai Kakak Nadia Bibi dari Brunei. Okey, Alhamdulillah. Masuk. Okey, welcome. Waalaikumsalam Nusyahidah Hamidi. Thank you, tolong share, tolong seru. Alhamdulillah. So, kenapa rezeki tersekat? Nak tak kita cek satu persatu mengikut kategori dan personal person, supaya kita nampak jelas bagaimanakah layanan kita dengan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia sendiri, hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas ni kita kena jaga elok-elok dan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tak sedar kenapa rezeki kita tersekat pada hari ini. Kenapa aku dah buat macam-macam marketing bumi dah jaga, marketing langit pun Alhamdulillah dah diperbaiki, tapi kenapa masih rezeki tersekat? Ada orang terlepas pandang. So kita cek satu persatu. Okey, yang pertama, rezeki tersekat kerana dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan Sang Pencipta bagaimana? Bagaimana solat kita? Bagaimana ibadah kita? Adakah kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada Pencipta Ya Khaliq? Hubungan kita dengan Allah kena jaga nombor satu. Adakah kita hamba yang taat, yang patuh, yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala? So kita cek yang pertama sekali adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sedar antara kita dengan Allah adalah tidak boleh dipisahkan sampai hari kiamat pun. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita beragama Islam, memang kita yakin akidah kita hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin rukun Islam, kita yakin rukun iman, dan kita lakukan segala amar ma'ruf dan nahi mungkar. And then kita jauhkan diri kita daripada maksiat, kita tak berbuat dosa. Kalau ada terbuat dosa, kita segera bertaubat. Itulah sebaik-baik hamba yang sentiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. So dosa kita dengan Allah kena clear. Kalau kita ada hutang solat, sila tunaikan. Kalau kita ada hutang puasa, hendaklah kita tunaikan segera. Sebab kita tak nak jadi sebab di hari akhirat kelak, bila amal kita ditimbang, bila segala amal kita dihisap, ada sesuatu yang menghalang dan terganggu,
kerana hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So jauhkan segala dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dijauhkan. Kalau ada, segera bertaubat, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu dosa kita dengan Allah. Okey, kita lihat pula yang kedua. Dosa kita dengan ibu bapa. Ibu bapa adalah keramat hidup kita yang utama. Anak-anak yang belum berkahwin, yang belum bersuami. So ibu bapa adalah keramat hidup dia. Bagaimana kita menyantuni ibu bapa kita dekat rumah? Kita menyantuni ibu bapa kita walau berjauhan. Adakah kita ambil berat kesihatan mereka, kebajikan mereka, keadaan mereka, sihat ke mereka, sakit ke mereka, selesa ke mereka? Ada tak kita ambil berat? Bagaimana cara kita bercakap dengan orang tua kita? Adakah lemah lembut ataupun kita menyakitkan hati mereka? Kebanyakan anak-anak hari ini menjadi anak yang derhaka kerana tidak menjaga kebajikan ibu bapanya. Buat ibu bapanya tersisih pun boleh menjadi dosa. Buat ibu bapa terasa hati berjauh hati pun boleh menjadi dosa. Sebab tu rezeki tersekat. Kadang-kadang kita pelik, kenapa aku dah buat macam-macam, aku dah masuk kelas itu, masuk kelas ini. Rupa-rupanya kita tertinggal doa barokah ibu bapa kita. Kita tak ambil berat part ini. Kita terlampau sibuk keduniaan, terlampau sibuk kerja, terlampau sibuk bisnes, sehingga abaikan perasaan mak ayah kita yang rindu sangat dekat anaknya, yang rindu sangat dekat cucunya. Tak boleh ke luangkan masa sekejap untuk bersama-sama santuni ibu bapa kita di kampung? Kadang-kadang kita tak sedar, hati mereka menangis, hati mereka merintih, rindu sangat dekat anak aku. PKP dah lama dah, and then dah boleh rentas negeri tapi masih belum balik. So kadang-kadang hati ibu bapa kita, dia tak faham. Mungkin kita kata kita sibuk kerja, tetapi kita tak explain pun dekat dia. Kita tak bagi tahu pun, oh jadual suami dah habis dah. Sebab tu bila dah boleh tempoh merentas negeri hari tu, call mak ayah terus bagi tahu. Kalau masih belum boleh balik, terangkan. Lagi 2 minggu ya mak, kita akan balik sana, balik kampung. Mak tunggu tau. So dalam masa yang sama kita pujuk hati mak ayah kita supaya bersabar sedikit sahaja lagi. Kita kalau terlepas doa barokah kedua ibu bapa kita, habislah hidup kita. Hidup seseorang anak tu boleh hancur kerana telah melukakan hati ibu bapanya. So hati-hati, jangan kita jadi anak derhaka, jangan kita jadi anak yang menyakitkan hati ibu bapa dalam tak sedar. Dalam tak sedar hati mereka menangis, dalam tak sedar hati mereka merajuk. Pujuk dan raih kasih sayang mereka selagi mereka masih ada. Nanti bila mak ayah kita dah tak ada, kita yang akan menyesal tak sudah. Kita yang akan menangis pula di hadapan kubur kerana telah terlambat untuk meminta ampun kepada kedua ibu bapa kita. Okey, yang ketiga, dosa kita dengan suami ataupun isteri. Suami jangan salah faham, suami jangan cakap suami tak ada dosa dekat isteri. Isteri jangan cakap isteri tak ada dosa dekat suami. Antara pasangan kena saling ada engagement, ada silaturahim, ada hubungan yang dijadikan orang kata bertolak ansur. Jangan pentingkan diri masing-masing. Sebab dalam hubungan suami isteri, kena ada kasih sayang, kena ada tolak ansur, kena ada perbincangan, ada musyawarah. Isteri merajuk, suami pujuk, suami merajuk, isteri pujuk. Begitulah kehidupan. Kita saling lengkap melengkapi. Jangan sebarkan aib pasangan masing-masing. Jangan dedahkan keburukan dan jangan komplain pasangan masing-masing. Tetapi terima dengan hati terbuka. Itulah pasangan yang kita cinta, nak kahwin sangat-sangat. And then kenapa bila dah kahwin 5 tahun, 10 tahun, dah makin hambar, tak cipta hubungan kemesraan seperti yang sunnah Rasulullah ajarkan. Macam mana nak bina hubungan suami isteri yang romantis? Kenapa kita tak hidupkan cara Rasulullah? Itu adalah ilmu kekeluargaan. Jangan kita anggap lucah, jangan kita anggap negative thinking, tetapi kita ambil side positif. Tiada apa-apa yang negatif akan mengganggu kehidupan kita kalau kita berpandukan kepada cara hidup yang sebenar. So jaga hubungan kita dengan suami, isteri, dosa kita dengan suami. Kadang-kadang kita sibuk berbisnes, kita sibuk dengan tim kita. Kita pernah tak tanya suami, adakah dia terasa, adakah dia okey? Kalau suami yang okey, alhamdulillah, yang support,
Alhamdulillah. Tetapi dalam kita tak sedar, kita sibuk mengejar keduniaan, sibuk kejar bisnes, sibuk dengan tim kita sehingga abaikan dia tersisih hati. So hati-hati. Sebab tu rezeki tersekat. Kadang-kadang kita pelik. Sebenarnya pasangan kita ni boleh jadi rezeki melimpah ruah dan boleh juga jadi kepada rezeki tersekat. Kita lihatlah side kita. Bila kita dah buat macam-macam marketing tetapi rezeki tak masuk-masuk. Kerana apa? Rupa-rupanya suami tak restu. Rupa-rupanya kita tak minta doa restu suami. Dan Alhamdulillah, bila kita lihat bisnes kita masyuk, bisnes kita dipermudahkan Allah, closing dengan mudah, rupa-rupanya apa? Sentiasa minta doa restu pagi-pagi dekat suami. Minta suami selalu doakan kita. Kadang-kadang kita tak tahu, rupa-rupanya suami berjauh hati dengan kita, merajuk dengan kita. Ada tak kita minta maaf? Ada tak kita minta keizinan dia sebelum buat sesuatu? So, pujuk suami, pujuk isteri untuk sama-sama berbincang bagaimana nak hidupkan suasana yang harmoni, tak ada yang terasa hati, tak ada yang bercakap marah-marah, tinggi-tinggikan suara dekat pasangan masing-masing. So, kalau kita sentiasa ada kasih sayang, usratun saidah, insya-Allah keluarga kita akan sentiasa sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, dosa dengan guru kita. Guru sebenarnya kalau anda nak tahu, guru telah menjadi keramat hidup kita yang ketiga. Yang pertama adalah ibu bapa. Yang kedua adalah suami kita. Yang ketiga adalah guru kita. Dalam tak sedar, kejayaan seseorang manusia tu adalah kerana berkat doa restu guru dia. Sebab tu zaman ulama cendekiawan Islam yang sangat-sangat berjaya, faktor kejayaan dan keberkahan hidup dia adalah kerana dia dapat doa restu daripada seorang guru. Dia dapat didikan yang sangat power daripada guru dia. Walaupun dia lihat gurunya seakan-akan tegas, garang, tetapi itulah yang mendidik dia untuk menjadi manusia yang berguna sampai hari ni. Kita hari ni, kalau anak kita kena marah dengan cikgu pun, ibu bapa dah mula nak saman. Sedangkan guru tu adalah orang yang berpengalaman. Guru dia lebih makan garam. Guru tahu apa side baik, apa side buruk. Tetapi kalau kita nak manjakan diri kita sangat, kita nak manjakan anak kita dah jelas-jelas buat salah pun, tapi kita nak salahkan guru kita, hati-hati. Hilang keberkatan. Dosa kita dengan guru kita, kita boleh minta ampun kalau kita rendahkan diri. Kita turunkan ego kita. Bukannya berlagak sombong, berlagak pandai, tetapi tak ada apa-apa ilmu yang melekat dekat dada. So hati-hati, jadilah seorang anak murid yang menjaga adab berguru, yang sentiasa mendapat redha dan restu daripada seorang gurunya. Barulah rezeki kita mengalir lancar, laju, tak tersekat. So hari ni Soleha memang kupas satu persatu side. Kadang-kadang kita tak sedar hubungan kita dengan Allah macam mana, hubungan kita dengan pasangan macam mana, hubungan kita dengan ibu bapa macam mana, hubungan kita dengan guru macam mana. So kalau kita tak nak rezeki kita tersekat, kita kena repair setiap side ni sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Kita perbaiki dan improve satu persatu supaya tidak ada lagi yang menyekat rezeki kita mengalir lancar. Kita sepatutnya boleh raih banyak rezeki barokah, tetapi sebab diri masing-masing yang bermasalah, diri masing-masing yang tak sedar kesalahan yang telah kita buat. Sebab tu kita tak sedar diri. Okey, yang seterusnya adalah dosa kita dengan anak-anak. Ni pun sama. Dosa kita dengan anak-anak. Jangan kita tak tahu ibu bapa dalam tak sedar ada berbuat dosa dekat anak-anak. Hati-hati. Sebab anak-anak adalah anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kelahiran anak kita lah Allah hantar rezeki barokah. Ini Soleha cakap daripada side Soleha lah. Soleha cakap daripada side Soleha. Soleha ada 4 orang anak. Dan Alhamdulillah Soleha nampak bila lahirnya seorang anak, Allah tambah lagi rezeki. Lahir 2 orang anak, Allah tambah lagi rezeki. Rezeki dari side suami, rezeki dari side Soleha. Tim makin berkembang, tim makin maju. Soleha boleh capai 1 juta pertama bila adanya anak-anak ni. Kita sambil berbisnes, jangan jadikan anak-anak ni alasan. Jangan jadikan anak-anak ni sebagai penghalang kejayaan kita. Kalau kita pandai manage masa, kita pandai atur masa kita, kita pandai
pandai urus emosi anak-anak kita, kita pandai santuni anak-anak kita, semua tu bukan alasan. Tetapi anak anugerah Allah ni sebenarnya adalah penghadir serta orang kata sesuatu yang membolehkan rezeki masuk melimpah ruah dalam kehidupan kita asbab anak. Rezeki melimpah ruah asbab anak, kurniaan Allah yang kita santuni dengan sangat baik. Sebab tu sebelum berkahwin kita kena belajar ilmu parenting. Macam mana nak tackle anak, macam mana nak pujuk anak, macam mana nak didik anak. Pendek kata, nak berkahwin, nak bina keluarga, kena ada ilmu. Kena cukupkan ilmu dekat dada. Sebab ada orang stres nak handle anak sehingga dera anak. Ada orang stres nak handle anak sehingga bunuh anak. So kita tak nak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Tetapi itulah realiti sekarang. Ibu bapa kalah dengan emosi. Penat didik anak, dia buang anak. Penat didik anak, dia dera anak. So kita tak nak macam tu. Jadilah ibu bapa yang sentiasa dalam kasih sayang Allah. Jadilah ibu bapa yang ikhlas mendidik anak. Ada ibu bapa marah dekat anak-anak dan dia rasa penat. Dia rasakan anak tu beban. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadikan anak-anak kita ni beban. Sekali kita cakap anak kita ni beban, itu menjadi doa Allah makbulkan. Sebab tu kita jangan pelik kenapa anak kita tak nak dengar cakap kita. Anak kita degil, anak kita macam-macam kerenah dia yang boleh menyebabkan kita bertukar warna. Asbab kita, asbab didikan kita. Na'udzubillah min zalik. Tetapi mintalah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadirkan dan Allah kurniakan kita sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Okey, yang last sekali adalah dosa kita dengan jiran. Kadang-kadang kita tak sedar. Okey, ini bab sampah lah, bab kebersihan. Kadang-kadang yelah rumah sebelah-sebelah. Kadang-kadang kita tak sedar kita tersakitkan hati jiran kita. Kita anggap macam tak ada apa-apa. Rupa-rupanya kita dah menyakitkan hati jiran. Contoh dalam segi buang sampah lah. Buang sampah kat depan and then berbau mengalir air busuk sampai rumah jiran. Dia dah mengutuk-ngutuk kita. Dia dah menghina-hina kita di belakang kita. Asbab kesalahan kita. Asbab kecuaian diri kita. Benda ni kalau kita atas kesalahan kita, kita tak ubah, maka kita akan terus berdosa. Sebab kitalah punca. Kitalah punca dia sakit hati dengan kita. Kitalah punca yang tak jaga kebersihan. Kitalah punca yang menyakitkan hati dia. Tak ada perbincangan dengan dia. Kadang-kadang jiran ni terasa hati dengan kita kalau kita sampai melibatkan rumah dia, merosakkan rumah dia. Sampah tiba-tiba, contohlah kalau bela kucing kan, tiba-tiba kucing tu berak najis dia dekat rumah kita. So dah jadi pergaduhan dan jadi sakit hati. Sebab tu rezeki tersekat. Rezeki tersekat kerana hubungan kita dengan jiran je. Bagaimana? Kalau kita betul nak bela kucing, kitalah yang bertanggungjawab jaga kebersihan kucing tu. Jangan biarkan kucing tu berak merata-rata kat rumah jiran. Boleh jadi rezeki tersekat. Kita cakap kita nak bela binatang, nak bela itu, nak bela ini. Tetapi kita tak pandai jaga dia. Lebih baik kita tak payah jaga daripada kita menyakitkan hati jiran kita. Kesian dia. So anda boleh fikir kan? Boleh fikir kalau kita betul lah boleh handle perkara tu, is okay, just go on. Tetapi kalau kita nak buat sesuatu tu tetapi merosakkan hubungan kita dengan jiran, menyebabkan dia sakit hati, betul Kak Su. Bela arnab pun letak jauh dari rumah, tak nak berbau. Kita fikir semua tu. Sebab kadang-kadang kita anggap is comelnya arnab ni. Rupa-rupanya dalam tak sedar, bau najis arnab kalau kita tak jaga dia dekat sehingga merebak bau ke sampai rumah jiran, dah jadi pergaduhan, dah jadi bermasam muka. Sebab tu rezeki tersekat. Kerana kita yang tak pandai nak manage kita punya binatang-binatang ternakan tu. Kalau betul kita pandai, insya-Allah. Kadang-kadang kita pelik, kenapa rezeki tersekat? Rupa-rupanya kerana kucing je. Kenapa rezeki tersekat? Rupa-rupanya kerana binatang ternakan kita pun boleh jadi rezeki tersekat. Hubungan antara jiran terus bermasam muka, tak nak bertegur. Kalau pelik kenapa jiran tak tegur aku seminggu, cuba cek balik.
kot-kot lah ada sampah, anak kita duk buang sampah dekat tong sampah dia. Pun kita tak tahu kan, kita ibu bapa tak tahu, tetapi anak-anak rupa-rupanya buang sampah kat rumah jiran. Dah jadi kemarahan dia. Dia nak tegur kita, dia takut kita terasa hati. Dia nak tegur kita, takut kita bermasam muka. Tetapi inilah punca kenapa rezeki tersekat. Okey, itu sahaja perkongsian Solehah hari ini. Harap bermanfaat. Solehah doakan agar rezeki anda masuk lancar, bak air zam-zam yang mengalir tak putus-putus. InsyaAllah semoga kita boleh perbaiki slowly, perbaiki, improve diri kita, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia. Jangan perlekeh dan jangan remehkan sesuatu perkara tu kerana kita anggap benda tu tak penting. Sebenarnya side itu sangatlah penting dari segi keberkatan rezeki kita, insya-Allah. Okey, Solehah minta maaf salah silap. Alhamdulillah hari ni lancar sebab Solehah dekat rumah. Alhamdulillah Allah izinkan berjalan dengan lancar. Okey, thank you semua yang support dan join live Solehah dari awal hingga akhir. Semoga kalian semua dikekalkan dalam taman syurga ni hinggalah Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.